Okey, jadi hari ini kita teruskan kepada bab 6 iaitu regresi linear dan korelasi. Okey, bab yang penting juga untuk biostatistik. Pertama sekali kita tengok konsep asas regresi linear. Apa itu regresi linear? Okey, model regresi mudah adalah satu persamaan bermatematik yang memerlihatkan hubungan di antara dua pemboleh ubah, iaitu satu pemboleh ubah bersandar dan lagi satu pemboleh ubah tak bersandar. Biasanya pemboleh ubah bersandar ni kita tandakan sebagai Y dan pemboleh ubah tak bersandar sebagai X. Maksudnya di sini nilai X adalah bergantung kepada nilai Y. Pemboleh ubah bersandar adalah pemboleh ubah yang nilainya ditentukan oleh nilai pemboleh ubah tak bersandar dalam model tersebut. Okey, kalau tak bersandar maksudnya nilai dia tidak bergantung kepada pemboleh ubah lain lah. Okey, dan biasanya yang ni saya kata X biasanya pemboleh ubah tak bersandar, manakala Y adalah pemboleh ubah bersandar. Jadi model linear, kalau ingat balik kalau belajar matematik kita ada Y sama dengan MX tambah C. Jadi M adalah kecerunan, manakala C adalah pintasan Y. Tapi kalau dalam statistik kita sama juga, Y sekarang sama dengan A. So A kat sini adalah pintasan Y, manakala B adalah dia punya kecerunan ataupun awak panggil gradient ataupun slope of the line. Okey, jadi kita akan ada satu garis lurus macam ni, Y sama dengan A plus BX. Okey, di mana B kecerunan dan A adalah pintasan pada paksi Y. Okey, apa itu kaedah kuasa dua terkecil? Maksudnya bila kita diberikan satu set data berpasangan, kita ada data XY, XI, YI, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, X5, Y5 sehinggalah X6, Y6. Okey, bagaimanakah kita boleh hasilkan satu garis lurus yang memerlihatkan di antara X dan Y secara tepat? Okey, kalau kita tengok kat sini ada dua line kan. Awak rasa line yang pertama ataupun line yang kedua yang secara tepat? Okey, kalau kita tengok dengan cara biasa nak lakukan macam ni tak boleh. Jadi kita kena dapatkan kaedah garis lurus terbaik menggunakan kaedah kuasa dua terkecil. Dengan menggunakan kaedah kuasa dua terkecil, kita akan dapat model regresi anggaran diberi oleh Y hat equal to beta naught plus beta 1 X. Di mana ingat balik, okey, so beta 1 sekarang merupakan kecerunan garis, manakala beta adalah pintasan, beta naught adalah pintasan Y. Ataupun dengan nama lain, beta naught adalah anggaran bagi A kan, sebab ya tadi kalau awak tengok Y bar sama dengan Y sama dengan A plus B X. Okey, beta naught anggaran bagi A, manakala beta 1 anggaran bagi B. Okey, untuk kira beta naught dan beta 1, kita kena guna rumus yang ni lah. Untuk kira X bar, ia adalah summation of X divide with N. Okey, Y bar, summation of Y divide by N. Kemudian SXX. Okey, kalau awak ingat balik, pernah jumpa tak bentuk persamaan macam ni? Pernah kan? Untuk kita cari apa? Untuk awak cari variance. S kuasa 2 sama dengan summation of X kuasa 2 minus summation of X square over N per N tolak 1. So, kita akan dapat variance sampel. Tapi, if we consider benda yang ke atas saja, okey, nama dia adalah SXX. Sama juga kalau SYY, maksudnya tempat X kita gantikan dengan Y. So, untuk SYY,
Ini formula dia. Dan kalau SXY, maksudnya summation of X multiply with Y minus summation of X multiply with summation of Y divide with N. Jangan risau, dalam exam nanti memang semua rumus akan diberikan. So, you must know how to use the formula that are given. Okay. Jadi, kita daripada sini kita boleh kira beta 1 adalah SXY bahagi dengan SXX. Manakala beta 0 adalah Y bar tolak beta X bar. Jadi, dah dapat yang ni, kita akan dapatlah persamaan garis regression adalah beta 0 plus beta 1 X. So, kita gantikan nilai ni ke sini dan nilai ni ke dalam ni. So, kita akan dapat persamaan garis regression. Okey, apa tujuan persamaan garis regression adalah untuk kita buat ramalan. Daripada model regression yang kita ada, kita boleh buat ramaikan nilai Y apabila kita tahu nilai bagi X. Okey, jadi dalam contoh seterusnya kita akan tengok macam mana nak bina persamaan garis regression dan juga untuk membuat ramalan. Okey, tapi sebelum kita pergi kepada contoh-contoh, saya nak recap balik. Okey. Apa itu nama dia lah. Apa itu nilai Y, beta 0 dan juga beta 1. Okey, so awak nak tahu nama-nama dia, kita macam awal yang saya terangkan tadi, awak kena tahu MX tambah C kan. So, yang ada X ni adalah M. M kita tahu ia adalah kecurunan. Jadi, kecurunan adalah ramal nilai bagi beta 1. So, beta 1 ni, nama glamour dia adalah estimated sebab dia ramalan. So, ramalan kita panggil sebagai estimated slope. Estimated slope ataupun bahasa Melayunya estimated in jangkaan lah. Jangkaan kecerunan. Okey. Manakala beta 0. Beta 0 ni adalah C. So, bila C, beta 1 merupakan estimated apa? Intercept. Ataupun jangkaan pintasan. Maksudnya pintasan dia pada paksir Y tu kat mana? Jangkaan pintasan. Okey, manakala nilai Y. Okey, kita tahu nilai Y adalah bergantung kepada beta 0, beta 1 dan juga X. So, beta Y topi. Y yang pakai topi ni, kita boleh meramaikan nilai Y. Ataupun, kita boleh katakan Y topi ni sebagai average. Sebab kita nak buat ramalan berdasarkan Y kan. So, kita panggil Y sebagai, Y yang pakai topi ni sebagai predicted predicted response. Ataupun bahasa Melayu dia adalah respon peramalan. Maksudnya kita nak ramal, kita boleh gunakan Y topi.